Assalamualaikum dan selamat pagi. Terlebih dahulu, cikgu perkenalkan diri. Nama cikgu, Cikgu Nur Azila. Cikgu akan mengajarkan subjek matematik tahun 3. Untuk hari ini, kita akan belajar kenal dan tulis nombor. Jadi, murid-murid bolehlah merujuk buku teks jilid 1, muka surat 1 dan 2. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat menamakan nombor hingga 10,000, menyebut sebarang nombor yang diberi dalam perkataan, menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka dan memadaikan angka dengan namanya dalam perkataan. Jadi cikgu harap murid-murid semua sudah bersedia. Jadi sekarang kita lihat situasi 1. Situasi gambar ni, murid-murid pergi melawat ke kilang coklat. Jadi kita lihat budak ini berkata, kilang ini dibina sejak tahun 2006. Kamu nampak dalam perkataan yang cikgu bulatkan 2006. Jadi sekarang kita lihat pula di bahagian dinding. Kilang coklat sejak 2006 ataupun kita sebut sebagai 2006. Jadi kat sini kamu boleh lihat kalau dalam bentuk perkataan dia ditulis 2006. Tapi kalau kita baca dalam bentuk nombor, dia tulis 2006 ataupun kita sebut sebagai 2006. Sekarang kita akan lihat gambar situasi 2. Kita baca dulu dialog yang cikgu ini sampaikan. Hari ini, kilang kami mengeluarkan 2,780 paket coklat susu. Jadi kat sini yang bulat ni, adakah dia bentuk perkataan ataupun nombor? Betul. Dalam bentuk perkataan. Jadi kita tulis kat sini perkataan 2,780. Tapi kalau kita tukarkan ini pada bentuk nombor, kita tulis angka 2,780 ataupun kita sebut sebagai 2,780. Sekarang kita baca pula kenyataan ni. Jumlah pekerja 105 orang. 105 ni ataupun kita sebut dia sebagai 105. Dalam bentuk perkataan dia tulis 105. Produk hari ini 2,780 paket coklat susu. Jadi yang itu dalam bentuk nombor 2,780 ataupun kita sebutnya sebagai 2,780. Dalam bentuk perkataan kita tulis 2,780. Dan akhir sekali 1,130 paket coklat strawberry ataupun kita sebutnya sebagai 1,130. Yang ini dalam bentuk nombor. Kalau kita tukar dalam bentuk perkataan 1,130. Sekarang cikgu akan terangkan cara membaca nombor dalam bentuk perkataan. Jadi kita lihat gambar ni. Gambar perempuan ni pegang bongkah pembilang ni. Jadi kat sini ada 4 garisan. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Jadi kat garis pertama ni ada tak biji? Tak ada kan? Jadi kita tulis C, fa. Garis yang nombor 2 ni ada kan? 1, 2, 3. Jadi kita tulis angka nombor 3. Di garis yang bahagian ni ada berapa biji je? 1, 2. Jadi kita tulis 2 dan di depan sekali ada 4 biji. 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis angka nombor 4. Jadi kat sini kita punya nombor 4, 2, 3, sifar. Jadi cara nak bacanya. Cara nak tukar perkataan. Apa yang perlu kamu lakukan mula-mula sekali ialah lukis rumah nilai tempat. Cikgu lukis gambar kat sini. Rumah, nilai, tempat. Memandangkan di sini ada
angka. Jadi cikgu pun buat 4 bilik. Bilik 1, bilik 2, bilik 3 dan bilik 4. Jadi kamu kena ingat rumusnya. Bilik yang pertama di bahagian paling kanan, kita tulis bilik sah. Bilik yang sebelah bilik sah, bilik puluh. Selepas bilik puluh, bilik ratus. Selepas itu bilik ribu. Nampak ya? Sah, puluh, ratus, ribu. Yang ni susunan ni kamu kena hafal. Tak boleh tukar sah kat sini ke, sah kat bilik ni ke, ribu kat sini. Tak boleh. Mesti ingat. Paling kanan sah diikuti bilik puluh, bilik ratus dan bilik ribu. Okey, lepas kita dah lakukan gambar bilik, baru kita masuk nombor yang kat atas ni, kat bilik masing-masing. Okey, kat ni bahagian paling kanan kan. Jadi sifar. Jadi kita masuk kat bilik sah. Sifar. Okey, 3 ni kita masuk kat bilik puluh. 3. 2 kita masuk kat bilik sebelahnya. 2 bilik ratus. Dan 4 kita masuk ke bilik ribu. Okey, jadi selepas dah masukkan, okay, kita potong sah. Sebab kita tak akan sebut 1 sah, 2 sah. Tak pernah jumpa kan? Jadi kita potong sah. Okey, selepas kita potong sah, kita akan baca nombor dan bilik. Maksudnya cara nak kira perkataan tu mesti eja, okey, nombor dan bilik. Lepas tu sebelah je nombor dan bilik. Nombor dan bilik. Sekiranya kamu terjumpa sifar, okey, kamu tak perlu tulis nombor angka ni dan tak perlu tulis bilik dia. Okey, contoh kat sini 4,230. Okay, sebab sini sifar jadi kita tak perlu sebut. Kecuali kalau sini nombor 1, kita kena bacalah 4,231. Okey, jadi bila dalam perkataan kamu kena eja, jangan tulis angka pula 4 di sini. Kena eja 4, E-M-P-A-T, 4. Okey, lepas tu kita kat bilik je. Ribu, okey, ribu. Okey, ni 2 kan? Okey, eja D-U-A, 2. Lepas tu bilik je ratus, R-A-T-U-S tu ratus. Kemudian 3, T-I-G-A, 3. Okey, tulis bilik je puluh, P-U-L-U-H, puluh. Okey. Okey, sekarang contoh kedua, cara membaca nombor dalam bentuk perkataan. Okey, kat sini kita lihat kat baju ni, nombor kat sini yang tampak kat baju ni. Okey, 4, 1, 1, 3. Okey, macam cikgu kata mula-mula sekali, apa yang kamu kena buat? Lukis rumah nilai tempat. Nampak? Lukis rumah nilai tempat. Lepas tu kita tengok ada 4 angka, jadi 4 bilik. Okey, 4 bilik, bilik sah, puluh, ratus, ribu. Okey, kemudian kita masukkan nombor dalam bilik masing-masing. Ingat nombor belakang ni mesti masuk bilik belakang. Okey, 3 masuk bilik sah, 1 masuk bilik puluh, 1 masuk bilik ratus dan 4 masuk ke bilik ribu. Okey, lepas tu kita kena potong. Okey, kenapa cikgu terang kat sini? Sebab nampak ni kat bahagian puluh ni ada 1. Okey, kita tak akan dengar. Tadi cikgu kata baca 4,100. Okey, 10. Tak pernah dengar 10. Jadi sekiranya kamu jumpa perkataan puluh je, ada nombor 1, kamu tak boleh baca 10. Kamu ambil 2 nombor. Okey, sekarang bila 2 nombor dia akan jadi 13. Yang ni kena ingat rumus ni. Kalau 1 tak boleh 10. Bila 1 kamu kena ambil 2 nombor. Jadi kat sini 13. Jadi cara nak tulisnya 4,100 ataupun 113. Okey, sekarang cikgu akan terangkan cara membaca perkataan dalam bentuk nombor. Okey, pada gambar tersebut, okey, perkataan yang ditulis ialah 9,104. Jadi, bila kamu jumpa perkataan, apa perkara yang kamu kena buat? Bulatkan nilai tempat pada perkataan tersebut. Okey, seperti yang cikgu terangkan, nilai tempat ialah bilik sah, puluh, ratus dan ribu. Okey, jadi kita bulat kat sini. Ribu, lepas tu ratus. Okey, kat sini ada 2 yang kita bulat, ribu dengan ratus. Okey, selepas kita dah bulat, okey, kita kena buat rumah nilai tempat. Okey, kita buat lukis gambar rumahnya tempat. Kita letak bilik. Bilik sah, bilik puluh, bilik ratus dan bilik ribu.
Okey, selepas kamu dah siap lukis rumah dan tempat, okey, kita akan cari nombor yang berada di depan nilai tempat. Okey, jadi kat sini nilai tempat dia ribuan. Okey, depannya nombor berapa? 9. Jadi kamu tulis 9 dekat bilik rumah ribu. Okey, kat sini apa? Bilik apa? Ratus. Jadi ratus depannya se. Se ataupun kita panggil dia 1. Jadi kita tulis nombor 1 di bilik ratus. Okey, kemudian kita cari ada tak puluh. Okey, bila tiada bulat nilai tempat puluh, itu bermaksud angka yang berada di depannya adalah sifar. Jadi kita tulis sifar di bahagian bilik puluh. Okey, dan sekarang kita nampak ni nombor 4. Tapi 4 tiada biliknya. Jadi itu bermaksud seperti cikgu terangkan tadi, seakan dah dipotong. Jadi maksudnya 4 tu kita kena masuk kat bilik rumah sa. Okey. Lepas dah tulis, sekarang dah siap. 9,104. Okey, akhir sekali untuk hari ini, cikgu akan terang bagaimana cara membaca nombor dalam abakus. Okey, jadi apa yang kamu lihat dekat gambar ni? Okey, ini adalah gambar abakus. Okey, ni abakus. Abakus ni sejenis alatan yang biasa digunakan oleh kaum-kaum Cina untuk mengira. Okey, kalau kamu lihat pada abakus ni, okey kat sini kan, okey, ada 4 garis. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Jadi cara paling mudah yang kamu boleh buat, okey, mula-mula tulis rumah tempat di atas. Bermula dari kanan iaitu rumah sa, puluh, ratus dan ribu. Okey, cikgu tulis ni sa, puluh, ratus dan ribu. Okey, jadi sekarang bila dah tulis, okey, cikgu nak terangkan sikit. Okey, nampak tak garisan tengah ni? Okey, ni palang tengah ni. Palang tengah ni, okey, biji-biji yang berada di atas palang tengah ini, okey, mewakili nilai 5. Maksudnya kat sini biji ni, okey, 5. Okey, kat sini pun 5. Yang ini pun biji dia mewakili nilai 5. Yang ini pun mewakili nilai 5. 5 sa, 50, 500 dan 5,000. Okey, biji-biji yang di bawah palang tengah ni pula mewakili nilai 1. Nampak ni? Ni 1, 1, 1, 1. Jadi untuk bahagian sa ni 1, 1, 1, 1. Maksud kat sini ada 4 nilai. Okey, puluh. Sama juga bawah palang ni. Mewakili nilai dia 1, 1, 1, 1. Dan ratus ni 1, 1, 1, 1. Begitu juga dengan ribu. 1, 1, 1, 1. Okey, sekarang cikgu akan terangkan cara membaca. Okey, kita lihat gambar ni, cara membaca. Okey, tengok ni sa. Kita tengok bahagian sa dahulu. Okey, kita akan membaca bila biji-biji ini bersentuhan pada palang tengah. Okey, kat sini yang kena palang tengah, biji atas kena kan palang tengah. Begitu satu biji palang bawah. Okey, seperti yang cikgu terangkan, biji palang atas nilainya ialah 5. Biji palang bawah nilainya 1. Jadi kat sini 5 tambah 1 ialah 6. Jadi kita tulis 6. Okey, kita lihat pula di bahagian rumah puluh. Yang kena palang tengah hanyalah biji di bawah palang. 1 saja yang kena kan? Jadi mewakili nilainya ialah 1. Okey, untuk bahagian ratus, tiada biji yang kena pada palang tengah. Jadi bila tiada kena, maksudnya mewakili nilai sifar. Dan last sekali, ialah ribu ni. Okey, bahagian atas ada 1 biji, di bahagian bawah ada 1, 2, 3. Okey, atas mewakili 5, 5, 6, 7 dan 8. Jadi kat sini jawapannya ialah 8016 ataupun kita sebut sebagai 8016. Okey, setakat sini saja. Okey, jadi murid-murid, okey, untuk latihan pengukuhan kamu hari ini, kamu boleh buka buku aktiviti. Okey, lihat muka surat 1 dan 2. Okey, sekiranya kamu tak faham berkaitan latihan, kamu bolehlah PM cikgu secara personal dalam grup WhatsApp ya. Maksudnya personal. Okey, setakat ini saja. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sekian. Terima kasih.